Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama dengan saya lagi Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Baiklah, seperti biasa bila kita mula rancangan Tanyalah Ustaz ini, sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat berpuasa, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini berkekalan sehingga akhir nyawa kita. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, apa khabar semua penonton-penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan. Apabila kita sebut pasal sihat ni, kita nak doakan juga buat saudara mara kita, sahabat andai kita yang terkena wabak COVID-19 ini kembali sembuh seperti sedia kala. Baiklah, apabila kita cerita mengenai wabak COVID-19, seperti biasa kita akan melihat sedikit statistik kes terbaru yang terkini. InsyaAllah, jom kita lihat di paparan skrin. Baik, kita lihat jumlah kes keseluruhan adalah 5,851 dan jumlah kes aktif adalah 1,719 dan jumlah kes sembuh 4,032. Masya Allah, mana kata ramai dah sembuh, dan jumlah kematian kita yang terbaru, kita ada 2 jumlah kematian, dan juga kes baru alhamdulillah kita sudah mencatatkan hanya 31 kes sahaja, dan jumlah kes ICU dan juga termasuk yang menerima bantuan pernafasan adalah 36 orang. Jadi itulah sedikit sebanyak statistik kes yang terbaru mengenai COVID-19. Baiklah, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan bicarakan satu tajuk yang mana sesuai dengan keadaan PKP kita pada hari ini, iaitu dakwah tanpa batasan. Satu tajuk yang akan dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Halimdin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum tu saya nak bagi tahu kepada penonton-penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, boleh bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz, dan juga di ruangan Facebook secara langsung boleh tuan-tuan dan puan-puan berkongsikan dengan rakan kita di media sosial. Ustaz, apabila kita cerita mengenai tajuk kita pada hari ini Ustaz, saya nak petik satu berita yang tular di media sosial, iaitu satu paparan billboard Ustaz di Amerika Syarikat, iaitu di Chicago, yang mengambil kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat hari ini dekat kaca TV anda, kita melihat satu billboard yang mana menceritakan mengenai satu-satunya hadis Nabi, iaitu bila kita menceritakan mengenai penjarakan, iaitu menjaga basuh tangan, dan juga jangan kita mendekati orang yang kawasan yang terkena jangkitan, macam-macam. Jadi benda ni satu positif, getaran positif untuk kita Ustaz. Betul. Jadi inilah yang kita mahukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak inilah hikmah apabila berlakunya wabak, Allah SWT mengangkat darjat agama itu sendiri tanpa kita sedar. Baiklah, tanpa saya lengahkan masa Ustaz. Hari ini tajuk kita dakwah tanpa batasan. Satu tajuk saya kira meluas. Ustaz, sebagai permulaannya, boleh tak Ustaz ceritakan sikit mengenai tajuk kita pada hari ini, dakwah tanpa batasan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hilman, dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak pada pagi hari ini 6 Ramadan 1441 Hijri. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan hidup yang sejahtera
sihat tubuh badan dan dapat terus melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan yang pada kali ini kita tahu dan kita rasa ya suatu kelainan dan tidak seperti mana tahun-tahun yang lalu ya, dalam keadaan kita rasa macam sayu je hati ya, bila kita tak dapat pergi masjid ya, bila kita tak dapat bertarawih di masjid dan kita tak seperti mana hidup normal seperti mana tahun-tahun yang dulu. Walau bagaimanapun tak apalah kita menerima. Ini sebagai ketentuan qada dan qadar Allah, ujian hidup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak COVID-19 ini dan memberi kepada kita semua sebagai manusia dan lebih lagi lah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyendari dan menginsafi diri kita. Mungkin daripada kalangan yang kita ni tidak terlepas daripada melakukan dosa-dosa maksiat dan seumpamanya, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana tajuk pada pagi ini yang saya rasa tajuk Da'i Hilman yang cukup menarik dan kenalah dengan nama Da'i Hilman ya, dan juga yang saya berkecimpung di dalam pentas dakwah ni lebih daripada 20 tahun Da'i ya. Sejak daripada usia 18 tahun lagi ya, saya dah berdakwah, jadi minat tu, hirsun tu disebut minat yang mendalam lah, maknanya kita ada minat kemudian dengan ada sedikit ilmu untuk kita berkongsi, untuk kita sampaikan. Jadi alhamdulillah sampailah ke hari ini umur saya 46 tahun Da'i. Dengan izin Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan kerja-kerja dakwah. Baik. Bila kita lihat tadi bicara tentang apa dia dakwah tanpa batasan ya. Kalau kata Mak Saleh orang putih kata apa, Islamic preaching without borders, lebih kurang gitulah preaching without borders, dakwah tanpa batasan. Kita tahu bahawa dakwah ini adalah suatu kerja para nabi dan rasul Allah ya, kerja para nabi dan rasul Allah. Boleh kita katakan kerja para nabi rasul Allah ini berdakwah macam seumpama kita kata makanan mereka Da'i, tuan-tuan sekalian ya, bagi para nabi dan rasul ni seumpama makanan mereka tak boleh tak berdakwah sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, dirakamkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Baik. Maksud ayat itu tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan bahawasanya pada setiap umat itu kami utuskan seorang rasul. Kami utuskan seorang yang messenger. Ada seorang messenger para nabi rasul untuk apa? Yang ni disebut oleh Allah. Yang pertama, an ya'budullah. Mereka hendaklah menyeru kepada manusia. Yang dikatakan dakwah itu ya, daripada masdar ataupun kataan kata kerja yang dikatakan da'a ya da'u dakwah. Bila disebut ya, menyeru, itulah dakwah. Mengajak, itulah dakwah. Jadi tugas Nabi dan Rasul menyeru kepada manusia. Apa yang diserukan, maka yang disebut itu adalah an ya'budullah. Hendaklah mereka mengajak manusia supaya mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, sesungguhnya ya, dakwah itu adalah mengajak manusia agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dan mereka berada di dalam Islam. Dan juga pandangan ulama yang lain, Syekh Ali Mahfuz umpamanya, menyatakan bahawa sesungguhnya dakwah itu kita mengajak, ya, kita menyeru. Dan sudah tentulah mengajak dan menyeru ini perkara yang kita nak sebutnya mudah ke tuan-tuan? Senang ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Yang dah berkecimpung, yang berada dalam pentas dakwah, tahulah yang kita ni mewarisi kerja para Nabi dan Rasul. Amat berat tuan-tuan. Nak menyeru supaya sembah kepada Allah, taat kepada Allah. Satu perkara yang bukan senang dan mudah. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Da'i, iaitu yang keduanya dia punya pair dia, ya, dia punya pasangan dakwah itu wajtanibut taghut. Yang ni pula beri peringatan tanzir kepada manusia supaya tinggalkan penyembahan patung-patung berhala. Ya, yang disebut sebagai penyembahan nenek moyang orang yang dahulu. Yang disebut karat jahiliah ni Da'i. Ini yang Nabi, yang para Rasul ni. Yang kalau kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah, kaedah menerangkan, bukan menyerang.
kaedah menerang. Dakwah ni dia menerang bukan menyerang. Jadi bukan satu benda yang senang Nabi nak meninggalkan amalan jahiliah yang disebut karat jahiliah waktu itu, khususnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Itu yang disebut ani'budullah wajtanibut taghut. Mau tak mau para nabi dan rasul perlu menyeru, beritahu kepada manusia, satu, sembah Allah, taat kepada Allah, qul huwallahu ahad, khabarkan kepada mereka, kepada manusia supaya iaitu hendaklah kamu menyembah Allah Tuhan yang Esa dan tinggalkan segala penyembahan patung-patung berhala yang tidak ada faedah. Allah menyatakan di hujung itu, di ending ayat Allah kata apa dia tuan-tuan? Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebahagian daripada mereka Allah beri hidayah. Yang ikut, yang I follow, yang ni yang ikut pada Nabi dan Rasul. Berapa ramai Nabi Allah Nuh AS, hampir 1000 tahun da'i, 950 tahun. Agak-agak kita da'i berapa umur? Saya baru 28. Baru 28. Allah, muda terang tantang lagi yang nak sebut. Nak ceritanya masih lagi muda da'i di pentas dakwah. Tapi bagus, alhamdulillah. Yang ni kita nak syabab, anak-anak muda, mereka involve, melibatkan diri kerja dakwah ni amat baik. Sebab kita tahu akhir zaman, kita dah di penghujung zaman. Bukan senang nak mengajak macam da'i orang muda 28 tahun, sweet 28 years old. Maknanya opportunity, peluang da'i nak berdakwah kepada anak-anak muda, remaja. Inilah masa dia da'i. Ya, kita mau kata apa dia, dengan tenaga yang ada, kemudian dengan ilmu yang ada, kemudian dengan apa dia sebagai capacity orang yang terlibat secara langsung lah ya di dalam pentas dakwah ni, khususnya untuk anak-anak muda di luar sana, bagi memahami apa yang dikatakan Islam, yang disebutkan tadi Islamic preaching, dakwah Islam. Sebab dakwah Islam ni dia melangkaui, maksud dia bukan hanya ya kita lihat kepada diri kita sahaja, tetapi kepada seluruh umat manusia, dan begitu juga kepada orang yang bukan Islam. Itu yang disebutkan tadi oleh Syekh Dr. Syuqardawi. Maknanya dakwah tadi kita mengajak manusia kepada Islam dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau bagaimanapun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tadi tak semua orang yang boleh menerima. Ini cabaran ni da'i. Kita semua pendakwah ni, penerimaan masyarakat bukan senang. Publik ni bila dengar dakwah ni, kita pun sedia maklum lah tuan-tuan ni da'i. Kalau ialah orang tabligh yang katakan tabligh ni, yang katakan kluster tabligh COVID-19, tak apalah yang tu, tapi kita tahu ya tabligh ni dia ada dia punya contribution dia. Ada sumbangan dia da'i. Ulama dia ada contribution dia, sumbangan di dalam Islam. Tapi kalau kita fikir balik, yang banyak bercakap, yang banyak kadang-kadang condemn orang pergi berdakwah, buat kebajikan ke sana ke sini, tu disebut ke sana ke sini. Yang tu disebut ada dakwah dengan cara dia melibatkan diri dengan aktiviti charity, umpamanya kebajikan tanpa batasan. Ada orang yang berdakwah, dia ada dua, charity pun ada da'i. Kemudian dia menggunakan kemahiran dengan lidah dia, fasih lisan dia untuk menyampaikan ilmu. Apa yang kita tahu, kita menyalahkan orang. Kita kata orang tabligh ni tak betul, contohlah. Bila mana orang tabligh datang rumah, ketuk pintu da'i, dululah ingat lagi, bagi salam. Assalamualaikum. Yang kita di rumah, ya, mak bapak pula beri sangat, diam. Begitu je. Suruh anak diam. Jangan jawab. Sebab dia tengok intai yang datang tadi ni pakai jubah dalam lebih kurang 5-6 orang. Sudah. Kita pun dah tahu dah, bila tengok pakai jubah macam tu da'i, salah orang tabligh. Kita diam di rumah. Sedangkan orang tabligh tu, ialah dia bagi salam. Kita jawab dulu salam. Kalau dia kata saya, kami gini, ada di masjid, kita ada buat majlis zikir, masjid ta'lim dan sebagainya. Biasalah tu. Kan orang tabligh. Dia ada dia punya contribution. Maknanya dia mengajak manusia. Tengok bagaimana kita punya respon. Feedback kita tuan-tuan, biasanya begitulah. Bahkan kalau kita kata dakwah yang lebih luas lagi, dakwah media umpamanya, ya, melalui televisyen, melalui radio, tu pun tuan-tuan. Kalau nak ikutkan hari-hari ada. Yang TV dengan radionya hari-hari dakwah. Dan begitu juga hari ini dalam keadaan kita keterbatasan untuk bergerak. Kita tak pergi dah ke masjid tuan sekalian. Kita tak pergi ke surau dah. Tetapi
kita tahu alat sebaran dakwah hari ini, yang dunia hari ini borderless world, dunia tanpa sebadan, yang dunia dengan kecanggihan alat teknologi sophisticated. So, kita manfaatkan tuan-tuan sekalian. Dengan apa cara sekalipun, yang mana hari ini ramai orang cerdik pandai, ada engineer, technician dan sebagainya, mereka mencipta dengan ada smartphone, kemudian dengan internet. Ini yang penting ni, internet menghubungkan satu dunia tadi, borderless world, dunia tanpa sempadan. Kalau kata dai, kita ambil lah cara dakwah di masjid. Kita kelompok masjid je, katalah ada 100 orang lah katakan. Sebelum PKP ni lah, sebelum waktu COVID ni, kata hikmah ni. Bila kita dakwah di masjid, kelompok 100 orang, 200 orang, 300 orang yang dengar. Tapi bila mana berlakunya keadaan sebegini, keadaan sekarang dai, dipancarkan nampak yang kata dakwah online. Ada tazkirah online, ada forum online, bicara ad-din online. Semua hari ini dai online. Sampai satu dunia yang kalau kita lihat, boleh lihat secara live. Dan begitu juga saya pun buat juga tazkirah duha setiap hari sejak PKP sampailah hari ini. Jam 10 pagi tazkirah Ustaz Halimdin. Boleh mengikuti. Ya, daripada Dubai pun ada follow apa dia dai. Maknanya itu yang nak sebut ni. Yang kata dunia tanpa sebadan, dan kita mengambil suatu opportunity, peluang. Ya, untuk apa? Untuk berdakwah, ya, dengan cara yang kita kata new norm ataupun sekarang disebut new normal. Kita kena biasakan kehidupan yang baru. Yalah, kita tak biasa macam ni, tazkirah online, bicara online, forum online. Tapi hari ini, mau tak mau tuan-tuan sekalian, inilah kecanggihan yang ada, kita manfaatkan. Ini kita gunakan untuk apa? Untuk berdakwah. Maknanya, apa yang kita lihat pada waktu ini, pada sekarang ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan banyak hikmah. Ya, at least kurang-kurangnya, kita tidak ada alasan lagi yang kita nak beritahu kepada Allah esok di akhirat, di mahsyar. Ya Allah, aku tidak ada saluran. Aku tidak dapat satu hidayah. Adakah itu jawapan yang Allah nak terima, tuan-tuan? Tidak sama sekali. Sebab apa dia? Sebab dah ada macam-macam di hadapan kita. Waktu dalam keadaan macam ni, kita tak boleh keluar rumah. Tak ada alasan kita kata tak boleh belajar. Ada yang Al-Quran online, ya, Dai Hilman, tajwid online. Saya tengok sampai dia punya audience, ya, tengok dia punya live dia 25,000. 25,000 yang follow. Ya, yang katakan tajwid online, Quran online. Belajar huruf, belajar makhraj, belajar hukum tajwid. Makhraj huruf bunyi macam mana, zal macam mana, zai macam mana, kha macam mana, hukum ikhfa, ya, iqlab, kemudian hukum mat lagi. Kalau kita kata kita ni tak cerdik, tak pandai mengaji lagi, Allah menunjukkan kita sebenarnya kebodohan diri yang cukup dahsyat. Sebab kita tahu di luar kita nampak cukup ramai para asatizah, para alim ulama yang sedia nak mencurahkan ilmu. Yang kita harapkan dakwah yang ada pada waktu sekarang ini dalam keadaan kita new normal. Kita jangan mempersiakan waktu yang ada di rumah, tuan-tuan, dan begitu juga dengan alat sebaran am yang begitu banyak hari ini, website dan seumpama dengannya. Harap-harapnya, hopefully, yang kita hari ini duduk di akhir zaman, maka kenalah rajin-rajin dan kita kena usaha untuk mencapai suatu kejayaan, kemenangan, ya, di dalam Islam. Mudah-mudahan dai, wallahu alam. Baik, terima kasih. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain adalah melakukan kerja-kerja dakwah, dan dakwah ini adalah kerja tugasan nabi, dan sudah tentu dakwah ini bukanlah satu benda yang mudah dan kita nak teruskan insya-Allah. Jadi saudara, kita akan berehat seketika. Jadi terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah, biar tahu jangan keliru. Baiklah penonton-penonton, kita masih lagi dengan tajuk kita Dakwah Tanpa Batasan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Seperti biasa, sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 01111233 6480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi itulah sedikit sebanyak orang kata info yang mana saudara boleh bertanyakan soalan kepada kita semua, insya-Allah. Ustaz. Ya, baik. Bila kita sebut dakwah tanpa batasan ni Ustaz, sebenarnya ramai saudara-saudara kita kat luar-luar sana tertanya-tanya, dakwah ini sebenarnya tugas siapa? Adakah semata-mata ustaz ataupun ulama ataupun tabligh dan sebagainya? Adakah mereka tidak boleh berdakwah? Boleh cerita sikit Ustaz? Baik, terima kasih Dai dan juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian. Kita lihat bila kita sebut tadi dakwah, maknanya dakwah ini seruan, menyeru, mengajak. Sudah tentu orang yang nak mengajak menyeru ni yang pertamanya orang ini kita lihat orang yang ada ilmu, knowledge Sebab itu disebut orang yang ada apa-apa maka dia boleh memberi apa-apa. Dan orang yang tidak ada apa-apa maka dia tidak boleh memberi apa-apa. Ini kita kena faham ke tak tuan-tuan? Saya pun tak faham, ulang balik. Orang yang ada apa-apa maknanya dia ada ilmu. Dia boleh memberikan apa sahaja. Ini prinsip yang kita nampak. Bila mana orang yang nak berdakwah ni mestilah yang pertamanya dia memiliki ilmu. Sebab ilmu itu penting. Dia nak mengajar orang tentang contohnya bagaimana puasa yang dia nak diterima oleh Allah. Maka dia kena beritahu daripada maksud puasa pada bahasa, kemudian pada syariatnya, istilahnya, dan kemudian bagaimana kita nak menjaga perkara-perkara yang batalkan puasa. Sebab ada dai sampai peringkat orang tanya lagi. Tahun ni pun ada tanya lagi, Ustaz, kentut batal tak puasa? Itu contohlah. Kita ambil simpul, mudah. Kentut. 3-4 tahun berturut-turut tanya soalan kentut batal puasa. Kalau kita tak ada ilmu, contoh kita nak dakwah tadi. Kita ambil yang mudah, contoh perumpamaan. Kita kata kentut ni macam semayang juga, kalau kita kentut batal puasa. Kita bagi satu jawapan yang salah. Bayangkan 12 jam dia menahan daripada kentut, tuan-tuan. Tak boleh nak meneran, kentut pula batal puasa. Sedangkan Islam itu mudah. Islam itu mudah dan memudahkan bila kita faham. Artinya apa dia? Orang yang nak berdakwah tadi maka mesti ada ilmu. Bermakna bila kita nak berdakwah kena ada ilmu. Diri kita dulu. Ini dai. Artinya kita dulu yang kena dakwahkan diri kita. Seru diri kita, ajak diri kita. Ke mana kita nak ajak? Kita kena ajak diri kita, hadirlah ke majlis ilmu. Itu yang sebenar nak sebut. Hadirlah ke majlis ilmu. Tapi kalau diri kita pun kita tidak berdakwah, so bagaimana kita nak dakwahkan orang? Cuma kita nak katakan, jangan kita nak pergi dakwah tunggu sampai kita alim baru nak berdakwah. Itu salah. Tetapi biarlah kita berdakwah sehingga kita alim. Nampak? Ini kata Tok Guru ni. Yang kata-kata hikmah Tok Guru. Maknanya kita terus berdakwah sehingga kita jadi alim. Jangan kita tunggu alim baru kita nak berdakwah. Tu yang kata sampai janggut lah, sampai berjanggut kita tak akan berdakwah, tuan-tuan. Bermakna tadi bila mana ditanya tentang siapa yang nak jadi pendakwah. Kita pun boleh jadi pendakwah dan sudah tentulah orang alim, tok-tok guru, para alim ulama. Yang Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi, mereka sudah tentulah golongan yang paling tinggi. Mereka golongan yang di atas. Jadi kita bagaimana? Ya, kita boleh berdakwah dengan macam-macam yang dikatakan kaedah dakwah, uslub dakwah. Di antara yang disebut oleh ulama dai, tuan-tuan sekalian, yang dikatakan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ni apa dia? Dakwah pada perorangan. Maksud dia kita antara seorang demi seorang, kita dakwah dengan isteri, kita dakwah dengan anak-anak. Di dalam kelompok kaum kerabat kita, itu dakwah fardiyah. Dalam audiens yang tidak ramai. Tu yang satu disebut dakwah fardiyah. Sedangkan yang keduanya yang disebut sebagai yang dikatakan dakwah apa dia? Yang keduanya dakwah ammah. Dakwah ammah ni general, umum. Yang ni disebut oleh ulama, maka kita ada ilmu satu, yang kedua kita ada fasih lisan. Lisan ni kita pandai bercakap, maka kita boleh dakwah dengan kelompok orang yang ramai. 1,000 orang, 2,000 orang contoh dalam pentas ceramah. Itu yang kedua, dakwah ammah. Yang ketiga disebut sebagai dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni Nabi sampai daripada hijrah Mekah ke Yathrib, Nabi bina masjid. Ini dakwah bilhal ni dakwah dengan perbuatan dai. Tuan sekalian, kita boleh dakwah.
Kita bagi salam pada orang. Assalamualaikum. Itu di antara dakwah bil hal. Akhlak kita akhlak yang baik. Walaupun dia bukan manusia, dia kucing, dia anjing, tapi dia bantu kucing tadi, dia bantu anjing beri makan dan minum air. Baru ni dai ada orang yang tanya kat saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya pergi bagi minum ataupun beri makan anjing Ustaz. Anjing tu binatang yang kita tahulah, mughalazah, najis. Maka dia pergi bantu anjing tu bagi makan minum. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni yang berwatak lebay, ialah maknanya pakaian dia macam itulah. Dia kata, kenapa kamu bagi makan pada anjing? Itu kan anjing, najis mughalazah. Dia tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Ada pakcik tu yang berwatak dengan lebay. Dia boleh kata dekat saya macam tu, saya nak penjelasan daripada Ustaz. Saya kata itulah, katakan Islam ni ya, satu dia ada hanya pengikut. Yang dikatakan hamba yang tahu ibadah sahaja. Tapi bila mana di tahap orang yang alim, dia dengan hikmah. Dia akan jawab dengan hikmah, bukan dengan cara menghukum. Maka bila orang alim, dia jawab dengan cara hikmah. Dia akan beritahu sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, whoever, siapa, tak kira haiwan, tak kira makhluk. Makna kalau kata haiwan pun kita bantu, itu adalah sebagai satu kebajikan, ihsan kita kepada binatang. Dengan sebab kita bagi anjing tadi makan, non-Muslim tengok, bayangkan keprihatinan kita, orang yang bukan Islam tuan-tuan. Melihat kita seorang yang sympathizer, orang yang mudah simpati. Dia tertarik menarik the bomb. Begitulah lebih kurang. Dia tengok macam tu tuan-tuan. Dia tengok betapa hebatnya Islam nampak. Walaupun seekor anjing, walaupun binatang, anjing pula, tapi tetap memberi makan kepada anjing, memberi minuman kepada anjing daripada dia mati. Maka itulah keluasan Islam. Maka dakwah Islam sampai tak? Contoh kita nak ambil, maka sampai tuan-tuan. Itu dakwah bil hal. Kita tunjukkan akhlak kita, perbuatan. Nampak tak? Cukup luas. Tapi kita kata macam Islam ni dakwah hanya tunggu di masjid, di surau. Tunggu orang tabligh datang, kuliah. Nah, Islam tu itu yang disebutkan tadi. Bukan hanya di dalam masjid. Islam ni tanpa batasan. Pada tempat pun kita kata tanpa batasan, dan pada golongan pun kita kata tanpa batasan. Tak kira sama ada dia agama apa, dia bangsa apa pun sekali, bermakna kita nak menyampaikan dakwah ni, jangan kita memfokuskan hanya pada manusia dan juga orang Islam saja tak. Dakwah ini cukup luas sehingga pada haiwan, binatang pun bukan maksud kita nak dakwahkan binatang, cuma kita tunjukkan perbuatan baik, itulah mencerminkan kebaikan Islam. Sekurang-kurangnya informal, secara tak langsung tuan-tuan, kita dah sampai dakwah kepada manusia. Lihat, inilah Islam ya, dia mengasihi dan dia menyayangi sekalipun haiwan yang binatang disebut anjing tadi. Allahu a'lam. Baik. Mana kata dalam dakwah ini kita tak terbatas kita dengan manusia saja, tapi dengan haiwan pun sebenarnya bila kita tunjukkan akhlak yang baik, itu juga adalah satu dakwah. Ustaz, kita insya-Allah kita ada tetamu kita, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi secara video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dai Hilman, Ustaz Halimdin. Ya, apa khabar Ustaz? Masya-Allah. Ustaz, sahabat ni, masya-Allah. Macam di masjid Ustaz ni. Dalam madrasah saya ni. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Patutlah cantiknya. Okey Ustaz. Ustaz, saya ada soalan sikit Ustaz. Apabila waktu orang kata apa, musim COVID-19 ini, pendakwa-pendakwa sudah tentu biasanya sibuk dengan aktiviti dakwah, tapi kali ini mereka tersekat dengan aktiviti dakwah mereka. Cuma bila kita lihat hari ini ramai pendakwa-pendakwa kita mula bersiaran langsung di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Jadi Ustaz, sebagai orang kata apa, pendakwah yang selalu menggunakan medium-medium yang mana boleh merentasi waktu dan masa ini, apa pendapat Ustaz? Boleh Ustaz komenkan sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman, Ustaz Halimdin dan seluruh penonton tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita masih dapat bersiaran walaupun dalam keadaan PKP ni, insya-Allah oleh Allah Muhammad. Dan apa yang memotivasikan kita untuk kita terus berdakwah ialah untuk menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan daripada kalangan manusia, bagaimana yang Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Tugas kamu ialah ajak orang kepada ma'ruf, kebaikan,
menghalang orang daripada melakukan kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang memotivasikan kita. Yang keduanya ialah bagaimana Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, man dalla ala khair falhu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak kepada perkara kebaikan, tunjuk kepada para kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan amalan tersebut. Inilah yang memotivasikan saya, Ustaz Halimdin dan sahabat-sahabat pendakwah Salih Alaihi Muhammad untuk terus mengajak orang kepada kebaikan, sebab kita mengharapkan ganjaran yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita Salih Alaihi Muhammad sebagaimana orang lain melakukan. Jadi dalam keadaan kita ni ber-PKP ni, tak boleh keluar ni, tak boleh nak pergi kuliah, jadual masya-Allah pun tak berubah. Sehari-hari tu 4 kuliah, bahkan ada harian tu melebihi daripada jadual-jadual sebelum daripada ni. Dulu kita kena travel untuk pergi ke masjid. Sekarang ni alhamdulillah pihak-pihak masjid pun dah mula mengambil inisiatif. Salih Alaihi Muhammad membuat online tazkirah ataupun kuliah online daripada kuliah subuhnya, kuliah zuhurnya, kuliah duhanya dan sebagainya. Salih Alaihi Muhammad, kita mengambil peluang ni untuk terus menyebarkan dakwah dekat mana saja kita berada. Selain daripada kita buat online kuliah sebagainya, Salih Alaihi Muhammad, kita juga buat short videos. Kita buat video-video pendek, kita buat drama-drama pendek, dan apa saja jalan untuk kita meneruskan misi, meneruskan tugasan kita sebagai da'i ilallah ni untuk menyampaikan kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Apa yang memotivasikan kita? Janji-janji Nabi SAW, janji-janji Allah dalam Al-Quran yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berterusan melakukan amal kebaikan, mengajak orang untuk melakukan amal kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat untuk kami lah, walaupun di rumah terus Ustaz, saja untuk berdakwah. Ya. Ustaz, apa ni, satu hari berapa kali Ustaz ada buat Facebook Live dan sebagainya Ustaz? Sekitar 3-4 kuliah lah. 3-4 kuliah. Boleh juga lah tekak ni kalau kalau musim tak puasa, tak apalah Ustaz kan. Kalau Ramadan ni kata apa, jaga kesihatan sikit Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Ada rezeki kita bertemu lagi. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih semua, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah sedikit sebanyak orang kata apa perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Makna kata Ustaz ni pun tidak berhenti untuk berdakwah. Seperti Ustaz Alim dia juga ada buat Facebook Live dan sebagainya. Benda ini adalah satu benda saya kira sangat bagus, impaknya kepada kita semua, insya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita cerita dakwah tanpa batasan ini, kita masih lagi dalam tajuk. Kita nak bacakan satu soalan di Facebook, insya-Allah, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi baginda melarang pergerakan ketika terjadinya wabak. Bagaimana bentuk dakwah Rasulullah SAW lakukan ketika wabak berlaku ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Soalan yang bagus. Dia kata sahabat kita di media sosial ni nak tanya Ustaz. Zaman Rasulullah SAW, bagaimana sekiranya berlakunya wabak ni? Apakah Rasulullah SAW buat pada ketika itu? Baik, yang pertamanya Da'i dan sahabat yang bertanya tadi, kita lihat Nabi SAW di peringkat awal dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Kita sedia maklum peringkat itu dakwahnya cukup terbatas. Kenapa? Orang musyrikin sentiasa mengintai apa yang Nabi lakukan. Maknanya mereka nak mencari salah dan juga mereka nak mengesan di mana Rasulullah. Adakah masih berterusan menyampaikan dakwah Islam? Sebab itulah di peringkat awal markas dakwah Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di sinilah Nabi mengajar menyebarkan ilmu dengan ilmu Al-Quran, dengan mengesakan Allah. Maksud dia dalam keadaan terbatas dan terhad. Nabi tak boleh keluar bebas sebagaimana kita yang berdakwah di pentas dakwah sebelum waktu PKP inilah kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi surau. Maka waktu Nabi berdakwah di peringkat awal macam tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita dalam keadaan sekarang ini, maknanya bukan kita nak sebut dia sama dengan Rasulullah. Tetapi kalau kita kata kita tak boleh keluar hari ini, kita duduk di rumah, adakah kita kata tidak boleh bergiat dengan dakwah? Maka itu bukan jawapan dia. Jawapan dia tetap boleh. Dakwah perlu diteruskan. Maka Nabi meneruskan. Ya, Nabi manusia tadi yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Tidak takut melainkan hanya kepada Allah.
Maka Nabi teruskan dakwah walaupun dalam keadaan terbatas dan terhad. Dan dakwah ini tadi sebut macam-macam uslub, macam-macam kaedah. Kalau kita kata duduk di rumah, adakah itu kita tidak boleh berdakwah? Boleh. Kita boleh dakwah dengan isteri kita. Sebelum ni kita tak pernah pun jadi imam solat, tidak tuan-tuan. Kita tak pernah pun jadi imam tarawih. Dalam sejarah hidup ni, tahun ni jadi imam tarawih. Tergagap-gagap, berpeluh ketiak kita dibuatnya. Jangan main. Tak pernah jadi imam tarawih. Isteri, macam mana pun dia nak solat tarawih. Takkan kita kata, abang, mana apa dia yang abang ni tak boleh nak baca Fatihah elok ni. Takkan kita nak bagi tahu macam tu, malu company kita. Bila nak kahwin dua bukan main berani. Contohlah, bila mana nak jadi imam, tak berani pula. Macam mana kita nak jadi seorang pemimpin ataupun nak jadi imam kepada isteri dan anak-anak. Jadi maknanya apa dia? Cara Nabi SAW, ya, maknanya dakwah tadi berterusan. Walaupun dihalang, walaupun dikekang, walaupun dibuat macam-macam cubaan demi cubaan untuk melenyapkan sama sekali dakwah Nabi SAW di kota Mekah pada waktu itu. Tapi Nabi meneruskan. Nampak kejayaan Nabi SAW. Allah memerintahkan pada waktu itu, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sebarkan dakwah secara terang-terang pula. Jangan pedulikan pada puak-puak musyrikin. Waktu itu bila mana datang wahyu, Allah turunkan ayat ni tuan-tuan. Nabi tidak lagi melihat kepada puak-puak musyrikin. Yang ni, kalau kita nak ambil nantinya, kalau sekiranya kita dah bebas PKP nanti, maknanya kita masih dalam suasana Islam, suasana iman dan suasana minat sebagaimana kita duduk di dalam musim PKP ataupun waktu PKP. Apa yang kita kata minat? Macam kita tadi, sudah membiasakan hidup yang disebut new normal. Kita membiasakan hidup yang kita kata, hidup macam mana ni? Ya. Walaupun kita kata, hari ni aku dah bebas. Ya, jangan lupa. Ya, ilmu ni teruskan. Maknanya carilah ilmu di mana-mana pun sebab kita dah ada, kita punya asas waktu bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu kita ni, maka kita duduk di rumah dan terus berjalan dakwah dengan anak, dengan isteri, membaca kitab-kitab hadis umpamanya, sehari satu hadis. Kita dah berapa dah? Lebih daripada 30 hari dah, sebulan lebih dah kita PKP. Berapa banyak hadis kalau kita ambil hadis-hadis yang pendek cukup dah. Yang mana Imam Bukhari menghafal sejuta hadis, Imam Muslim pun hampir sejuta. Takkan tuan-tuan dalam masa 30-40 hari satu hadis pun kita tak baca. Ini dalam waktu PKP inilah yang Nabi suruh. Maknanya hikmah. Kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya, kemudian kita mengharap lagi kepada Allah dengan apa yang berlaku ni. Maknanya inilah, ya, tugasan kita. Bila disebut pendakwah tadi, jangan hanya mengharapkan dakwah ni disampaikan pada oleh tok-tok guru ataupun para ustaz, asatizah, tapi kita sebenarnya tuan-tuan, secara tak langsung kita sekarang hikmahnya dapat berdakwah, menjadi pendakwah di dalam keluarga kita dan terus mengikuti yang disebutkan tadi, ya, daripada tazkirah online dan sebagainya. Semua hari ini boleh dapat dengan cepat dan pantas. Itu antara da'i. Baik, makna kata dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita boleh lakukan. Cuma nak dengan tak nak je. Ustaz, kita nak berehat seketika insya-Allah. Jadi sahabat penonton, kita akan berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Berat juga dia. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dalam tajuk kita, dakwah tanpa batasan, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halimdin. Seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baiklah, kita ada satu kata apa temu bual Ustaz, seperti biasa video call dengan seorang ikon yang mana saya sendiri pun cemburu dengan beliau ni, iaitu kita bersama dengan Heliza Helmi. Apa khabar Kak Ija, sihat ke?
Alhamdulillah sihat afiat. Tuan-tuan semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tu dia dah pakai baju perang dah tu. Aizab di mana ni? Di rumah? Stay at home. Stay Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingatkan di Palestin ni. Saya ni kira macam rindu sangat kat Syria, kat Palestin. Kadang-kadang kat rumah memang pakailah baju-baju misi ni. Okey. Walaupun ke dapur je. Okey, baik. Ija, bila mana kita dengar nama Heliza Helmi ni, kita tahu seorang ikon muslimah yang aktif dengan aktiviti kemanusiaannya, terutamanya melibatkan negara-negara yang bergolak. Cuma di musim PKP ni, boleh tak Heliza terangkan kaedah berdakwah yang dilakukan oleh Heliza dalam keadaan situasi sekarang ni? Silakan. Okey, kalau cakap pasal dakwah, saya teringatlah Ustaz pernah cakap, betul kan saya Ustaz ya? Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita semua merupakan pendakwah. Dan Masya Allah, saya lihat hikmah PKP ni menyebabkan semua orang kena duduk di rumah. Dan kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada Facebook. Hatta pada bulan Syaban itu telah pun sangat meriah, tiap-tiap malam dihidangkan dengan pelbagai majlis ilmu sebenarnya. Ada rakan-rakan artis akan bersama dengan live dengan ustaz sekian-sekian, membincangkan perkara tentang hukum hakam dan sebagainya, menyebabkan sebelum ini mungkin kita tak berkesempatan untuk turun-turun ke majlis ilmu, tetapi sekarang ini mudah. Buka saja Instagram, kita dah dapat. Contohnya pada bulan Ramadan itu sendiri, jam 7, seawal 7 pagi kita ada close group untuk talaqi ayuhal walad. Jadi kita boleh belajar yang tak pernah pun sebenarnya terfikir, ada talaqi seperti itu. Jam 10 pula ada tadabbur Al-Quran. Boleh join sama-sama. Pukul 12 pula ada kelas mengaji. Pukul 2 ada tadarus Al-Quran. So sampai ke malam tu memang penuh dan padat kalau kita mahu mencarinya. Dan Masya Allah saya respect juga kepada rakan-rakan artis sekarang menggunakan teknologi seperti Telegram itu sendiri untuk buat dakwah. Mana kata tak semestinya perlu memegang title ustaz-ustazah, tetapi kita refer ustaz-ustazah untuk bantu kita dalam menjawab permasalahan. Sebab kadang-kadang masyarakat ini dia DM kita, dia tanya soalan, Kak Jah, macam mana sekian-sekian-sekian. Kita tak tahu jawapan itu, maka kita tanya ustaz. Tanyalah ustaz. Jadi dalam masa sama, bila kita tanyalah ustaz, kita belajar sama dan kita sampaikan kepada mereka, seperti mana Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Jadi kat sini Masya Allah menyebabkan kita rasa dakwah itu betul-betul tanpa sepadan. Tambahkan lagi dengan teknologi seperti ini. Dan bila musim PKP ini ramai sangat nak membantu dan ramai juga yang bertanya, Kak Jah macam mana nak pergi Palestin, macam mana nak pergi Syria untuk membantu dan sebagainya. Bila adanya PKP dan juga hadirnya COVID itu sendiri, menyebabkan Masya Allah ramai hati-hati mulia mula fikirkan cara bagaimana untuk membantu. Dan di sini saya sendiri banyak belajar rakan-rakan artis saya yang siap sebenarnya dah syarat mengandung pun tapi fikirkan untuk isu ummah. Sebab peduli ummah ini harusnya bermula daripada peduli rumah. Maksudnya peduli rumah itu adalah peduli dalam negara kita Malaysia. Dulu kita fikir Syria, Palestin dan sebagainya. So sekarang ni berganding bahu sama-sama untuk membantu isu peduli rumah itu sendiri. Jadi saya rasa sangat bersyukur dan saya sendiri pun banyak belajar daripada masyarakat. Dan juga yang bestnya, ustaz-ustaz sekarang pun memang sempoi, memang santai, dakwah santai tapi sampai sebab apa? Sebab membuka ruang dan ruang kepada kami untuk belajar bersama-sama dengan ustaz, tanya terus. Terutamanya bulan Ramadan ni banyak soalan-soalan hukum hakam yang memang confirm lah kita tak tahu nak jawab. Dan kita boleh bertanya kepada ustaz dan sahabat-sahabat lain dapat mengetahui jawapannya. Maknanya kata tak terbatas di Facebook dan juga Instagram, tapi terus ke channel Telegram dan sebagainya. Heliza, bila mana kita kenal lah Heliza ni sebagai orang kata aktivis. Tadi sebut Palestin, Syria dan sebagainya. Boleh tak kita nak tahu sedikit cabaran apabila kita melakukan aktiviti kemanusiaan ni? Heliza, silakan. Okey. Cabaran pertama adalah untuk menjaga hati. Setiap kali pergi negara-negara bergolak, terutamanya pasti kita akan dipesan untuk tajdid niat sebab kawasan bergolak memang tak dinafikan memang sangat-sangat bahaya. Kita akan berhadapan dengan satu-satu situasi yang tidak dijangkakan. Contohnya, kemungkinan akan ada bom, kemungkinan akan ada sniper. Tetapi untuk tanggungjawab
yang telah diberikan kepada kita, dana-dana yang telah disampaikan, mesti kita kena bawa dengan kaedah yang sangat selamat kepada mereka semua. Dan kedua pula, Allah rezekikan untuk kami bersama-sama dalam satu misi koordinasi. Kalau nampak saya pakai jaket ini merupakan NGO MAPIM. Dan bila saya tengok, bila kita bersama dengan misi koordinasi daripada A to Z, bukan mudah. Contohnya kalau kita nak membina satu sekolah, kita fikirkan untuk kita membina satu rumah tu, kita nak berinteraksi dengan orang-orang Syria ataupun NGO Syria untuk membina satu rumah tu pun bukan mudah. Sebab satu, tentang mungkin masalah bahasa. Dan dalam masa yang sama, kita nak optimumkan duit rakyat Malaysia ini, kita nak kurangkan paling seminimal kos itu tetapi mendapat satu high impact. Dan ketiganya pula, bila berada di tempat-tempat bergolak dan sebagainya, sedang kita memberi bantuan, kadang-kadang kita akan mendapat satu siren. Tiba-tiba kita kata, kawasan yang tempat, contoh saya pernah menghadapi satu situasi, kita nak pergi ke satu tempat tu, tapi Allah rupanya stopkan kami pada waktu tengah hari untuk kami berehat seketika. Rupa-rupanya, kawasan yang kami nak pergi itu dah kena bom dan akhirnya 89 orang terbunuh. Dan daripada situ kami terpaksa bergegas berlari ke tempat lain dan dikejar pula dengan bom. Tetapi Masya Allah, Allah sangat baik. Allah memberikan lagi kami kelangsungan hidup dan juga nyawa untuk menyampaikan inilah keadaan Syria dan Palestin. Dan paling terbaru kalau kita dapat ingat awal tahun dulu. Sebab saya bulan 12 saya berada kat Syria, bulan 1 di Syria, bulan 2 pun di Syria tahun ini. Sepatutnya bulan 3 di Syria tapi disebabkan PKP jadi terus stay at home, tak stay kat Syria. Apa yang berlaku adalah waktu itu beratus ribu pelarian Syria terpaksa menjadi pelarian tanpa rela. Mereka terpaksa keluar, macam duduk kat rumah kita ni, tetapi mereka terpaksa keluar daripada rumah mereka dan terpaksa tinggal di kemah-kemah yang minta maaf saya cakap, ini saya nampak depan mata, bila masuk sahaja dalam kemah, tanahnya dah keluar ulat-ulat dan baunya dipenuhi dengan tai kambing dan juga tai lembu. Bila saya keluar daripada kemah tu, rupa-rupanya pelarian Syria ini terpaksa hidup dengan anjing, dengan lembu dan juga dengan kambing. Maknanya bersama dengan haiwan lain kerana mereka tidak mempunyai pilihan. Mereka tidak ada tempat lain untuk tinggal dengan keadaan waktu tu sejuk negatif darjah Celsius. Saya sendiri pun dah pakai berlayer-layer pun tetap sejuk. Tetapi Masya Allah, apa yang saya pelajari daripada mereka adalah bila mereka diuji seperti itu, mereka tetap mengata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Jadi mereka ni mempunyai satu pemikiran akhirat yang luar biasa yang mungkin kita sendiri pun tengah mencari apakah kaedah dan juga kata kunci menyebabkan ujian ini adalah untuk membawa mereka dekat dengan Allah. Hatta bila kita tengok pada surah Al-Mulk ayat kedua, minta maaf kalau salah, tapi surah Al-Mulk ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Jadi mereka ini apabila mereka kena uji, mereka sedar bahawasanya mereka telah dilihat oleh Allah SWT dan mereka tahu ujian ini hanyalah sementara dan aim mereka adalah untuk syurga. Jadi pemikiran akhirat itu saya rasa Masya Allah di depan mata sendiri mereka cukup-cukup hebat. Belum lagi kalau saya cerita pengalaman ketika 2015, minta maaf, ada yang terpaksa makan anjing, makan kucing, makan kotak. Dan waktu tu saya bagi kotak kepada mereka, menangis seorang lelaki macam bayi-bayi atuk. Dia cakap, wahai anak, kalaulah bantuan kemanusiaan tidak sampai ke sini, apa yang kambing makan itu yang kami makan. Dan kotak ini kami tidak akan buang. Kami akan koyak kotak ini kepada cebisan-cebisan yang kecil. Lalu kami akan rebus kotak ini menggunakan air hujan. Dan kami akan suap anak-anak kami untuk minum sup kotak. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu antara benda yang saya belajar macam, kena uji je, cukuplah Allah bagi kami. Apa-apa je cukuplah Allah bagi kami. Belum lagi pengalaman berada dekat hospital, penuh darah, kena bom, bilik operation dan sebagainya. Itu menyebabkan saya rasa perjuangan untuk ummah ini bukan NGO tertentu, tetapi perjuangan untuk ummah ini adalah milik semua orang. Perjuangan dari sudut duit, dari sudut doa, dari sudut sebarkan, dari sudut memberi kata-kata positif, itu antara perjuangan kita hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Baik. Ija, bila mana kita tengok, saya seronok bila dengar cerita Ija tadi. Apakah sebenarnya kepuasan apabila dapat jalankan misi dakwah kemanusiaan ini seperti negara-negara bergolak? Apakah kepuasan yang Ija dapat? Masya Allah, sangatlah bagus soalan ni. Dia sebenarnya kepuasan bersama sebenarnya. Kerana apa? Saya pergi dekat Syria, dekat Palestin, isu-isu Rohingya, Yaman dan sebagainya.
apabila kita memberi bantuan, antara feedback yang saya dapat daripada mereka akan cakap, thank you Malaysia, syukran Malaysia. Malaysia is our hero. Malaysia adalah hero kami. Bila kami tanya kenapa, dia kata antara negara yang terawal, yang paling banyak membantu kami adalah negara Malaysia. Dan bila kami pegang bendera Malaysia, mereka berebut-rebut nak bendera Malaysia tu. Betapa mereka terlalu bangga and so proud dengan Malaysia kerana sentiasa bantu. Contohnya isu Palu. Kita pun pergi juga turun ke Palu dan sebagainya, Lombok apabila berlaku gempa bumi. Mereka ni sangat berbangga kerana kita ini merentasi daripada sempadan untuk memberikan bantuan. Dan saya melihat, Masya Allah, memang rakyat Malaysia ini mempunyai jiwa-jiwa yang sangat pemurah. So daripada situ, bila melihat senyuman mereka, bila melihat ucapan terima kasih mereka kepada rakyat Malaysia, negara Malaysia, yang bangganya adalah saya merasakan wakil sebagai rakyat Malaysia, itu menyebabkan saya lebih sayangkan negara saya sendiri. Dalam masa yang sama, mudah-mudahan Allah terus memberikan kudrat untuk membantu mereka di seluruh dunia. InsyaAllah doa-doakan mudah-mudahan ikhlas dan juga istiqamah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Heliza Helmi atas perkongsian yang menarik yang sama-sama mungkin kita dapat amalkan selepas ini dan juga kita dapat membantu NGO. Assalamualaikum. Terima kasih Heliza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz. Ya. Inilah saya katakan tadi, saya cemburu dengan Heliza ni. Sebab apa? Dia dapat pergi ke negara yang bergolak, dapat memberi dakwah dari sana dan sebagainya. Masya-Allah, kita saya sendiri terbatas saja di bumi Malaysia ni. Ustaz, boleh Ustaz ceritakan sikit Ustaz, peranan dakwah kita sebagai masyarakat, mungkin ada yang sampai ke luar negara, ke negara bergolak. Bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih Dai, dan kita dah dengar tadi penjelasan dan pengalaman experience seorang aktivis kemanusiaan dalam program humanitarian mission, misi kemanusiaan Heliza Helmi tadi, sampai ke Syria, sampai ke Palestin, Rohingya dan sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya yang katakan dakwah ni, dia ni bersifat global, Dai, dia cukup luas. Ada orang yang ada kesempatan dan peluang dia dapat berdakwah sehingga keluar negara ni satu kelebihan rezeki Allah Ta'ala beri kepadanya. Dan saya juga lebih daripada 10 tahun Dai berulang-alik lah, bukan duduk di sana, di UK, United Kingdom, dan juga di Europe, Eropah. Dan pada tahun lepas pun bulan 4 ni, ini bulan 4 juga ni, bulan 4 saya dijemput untuk berkhutbah satu masjid Baitur Rahman di Rotterdam, tak jauh dengan Amsterdam di Belanda. Dan ini kita boleh dapat suatu kepuasan yang disebut oleh Heliza tadi sebagai suatu satisfaction, kepuasan dalam usaha dakwah kita. Bukan hanya kita melihat dalam kelompok bangsa kita Melayu Islam ni, tetapi juga kita boleh lihat bagaimana orang-orang yang di luar sana, rupanya mereka, tuan-tuan sekalian, mereka ramai yang minat kepada Islam. Cuma yang kata terhadnya ataupun terbatasnya dari sudut orang yang nak mendekatkan diri kepada mereka, yang nak dekatkan, maksud dia yang approach Islam ni kepada mereka ni tak ramai Dai. Seperti mana yang saya katakan tadi, macam Belanda, daripada 20 juta penduduk, diam tak diam sekarang Dai, tuan-tuan, ada 2 juta yang Islam. Dan di Amsterdam ada masjid, di Rotterdam ada masjid, bahkan Datuk Bandar Rotterdam Muslim. Datuk Bandar Rotterdam Muslim, tuan-tuan. Bersama dengan bapa angkat saya, Ustaz Isham, di Rotterdam. Masuk di rumah, kemudian sekali makan sampai mereka berbicara tentang Islam di Rotterdam. Dan begitu juga kalau kita lihat di UK sendiri, Naim, Datuk Bandar London sendiri pun adalah Muslim. Ini menunjukkan bahawa Islam sampai di Eropah. Maknanya apa, tuan-tuan? Tidak sia-sia perjuangan dakwah daripada seorang tabi'in yang disebut namanya Tariq bin Ziyad di zaman Bani Umayyah, kerajaan Islam Bani Umayyah. Bila Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijri, dia dengan rombongan tenteranya, bersama dengan tenteranya sampai ke mana? Yang kita tahu sejarahnya, Andalusia. Ketika itu akhirnya dapat menguasai Andalusia. Ini sejarah Islam. Umar Al-Khattab, Islam sampai ke Baitul Maqdis, maksud dia membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera Nasara. Kemudian di zaman Bani Umayyah, Islam sudah sampai ke Eropah. Itu pun kata Tariq bin Ziyad, aku mahu meluaskan
taklukan Islam ataupun aku nak meluaskan empayar Islam, dakwah Islam ni ke seluruh bumi Eropah, kata Tariq bin Ziyad. Maknanya dia punya kesungguhan, ijtihadun, yang disebut perjuangan dia, mujahadah dia, bukan hanya Andalusia tuan-tuan, ke seluruh bumi Eropah. Tetapi apakan daya, hanya memimpin Andalusia, hari ini Spanyol, lebih kurang 10 tahun. Akhirnya dia meninggal di Damsyik di Syria. Tak sampai hajatnya nak melebar luaskan empayar Islam, dakwah ke seluruh bumi Eropah. Kan tetapi tuan-tuan, pada hari ini kita lihat seluruh dunia ada 7 benua. 7 benua ini kita lihat ada orang Islam dan ada masjid. Bahkan hari ini di kutub utara, di utara negara Rusia Dai, untuk pengetahuan tuan-tuan, sudah ada dibina sebuah masjid di kutub utara. Menunjukkan bahawa inilah Islam. Walaupun bermula daripada hijrah Nabi Mekah ke Yathrib. Ini tuan-tuan, supaya kita nampak asasnya yang Nabi bina dengan adanya yang disebut sebagai negara Islam. Kemudian dikembangkan. Hari ini sudah ada 2 bilion umat Islam di seluruh dunia. Islam semakin terancak. Pengalaman saya da'i di Perancis, saya nak tengok, nak sebutnya tuan-tuan. Ingat lagi, saya dalam program rakaman Al-Hidayah TV3 masa tu dengan Kak Junaidah Maddin sebagai penerbit. Saya selalu dengan Kak Jun, dan kita ada rezeki dia, ada orang sponsor, kita buat rakaman Al-Hidayah di Europe masa tu. Dan di antara negaranya kita pergi negara France, negara Perancis. Kita pergi satu pusat dakwah da'i, namanya Islamic Center dia, Center Tauhid. Maknanya pusat dakwah Darut Tauhid. Dan di situ di antara pusat dakwah yang terbesar di France. Maka kata dia punya chairman, dia pengurusi, dia kata di Perancis ni dia kata ada 60 juta penduduk. 60 juta penduduk nak ini tuan-tuan sekalian. Dan di Perancis ada 2,000 buah masjid. Di Paris saja ada 300 buah masjid. Baik, kemudian dia kata, apa yang kami lakukan di Center Tauhid ni, komitinya, kemudian dengan aktivis dakwah dan sebagainya, mereka cukup hebat. Mereka terus bergerak proaktif. Yang paling menakjubkan lah, kita nak kata, saya nak sebut. Ada seorang doktor yang muda da'i. Umur dia 33 tahun. 33 tahun, dia resign, berhenti sebagai doktor di hospital Paris. Kemudian dia berkhidmat di Center Tauhid. Dia kata, gaji di hospital besar. Sekarang saya dapat gaji ataupun tidak. Dia kata, tuan-tuan sendiri tahu. Tak kahwin lagi, bujang lagi. Nak cerita ni, bujang. Dia punya perjuangan. Semata-mata dia nak khidmat di Center Tauhid, tuan-tuan. Tengok, ke mana dia tak pergi. Seluruh France dia pergi dan mereka berdakwah sampai ke jail, di penjara-penjara Perancis. Ada cara, ada uslub, approach mereka. Bila mereka pergi ke penjara, mereka beri jajan. Jajan kita kata apa dia, makanan ringan gitulah. Mereka bagi pada abang duan. Abang duan tu banduan. Dia pun bagi pada abang duan. Dan dalam masa yang sama mereka masuk jarum sikit-sikit, bagi tausiah, bagi sikit peringatan itu ini tentang apa dia, ialah insafan, kebaikan yang sepatut kita laku. So jangan buat kejahatan, diam tak diam. 60% kata pengurusi Center Tauhid, 60% banduan memeluk Islam. 60%. Dan setiap hari ada 5 hingga 10, 5 to 10%, 5 to 10%. So 5 hingga 10 orang Kristian sudah convert memeluk Islam. Diam tak diam, maka sudah ada 10 juta Islam di Perancis. Itu di antara, nanti kita sambung insya-Allah pengalaman yang ada. Kita punya perbincangan ni makin lama makin dahsyat, daripada Palestin, di Syria, pergi ke Perancis sekarang ni makin dahsyat. Tapi kita nak berehat seketika. Saudara, terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, detik muhasabah. Baiklah, kita masih lagi dengan tajuk kita dakwah tanpa batasan. Sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, bila mana tadi kita dah cerita sedikit sebanyak pendakwah yang mana seperti Ustaz Alim dia sendiri ada berdakwah di luar perbatasan Malaysia seperti Heliza, Helmi dan sebagainya. Kini kita nak nak cuba hubungi Ustaz. Seorang lagi orang kata saudara kita yang sangat hebat juga, iaitu saudara Usamah Muhammad, iaitu seorang bekas pesakit COVID-19 yang berdakwah semasa di dalam wad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Usamah sihat, Cik Usamah? Ya, alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Cik Usamah, kita sedia maklum lah. Mana kata Cik Usamah salah seorang yang tular di media sosial berdakwah di dalam wad. Cuma boleh tak ceritakan sedikit sebanyak perasaan ataupun bagaimana keadaan apabila disahkan positif COVID-19? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, minta maaf nama pun tak kenal lagi. Dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton. Ya. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya pada awalnya memang menyertai istimak di Seri Petaling. Tetapi melalui istimak tu saya tak disahkan sebagai positif lah. Kemudian apabila seorang sahabat saya di Putrajaya, beliau telah disahkan positif yang mana saya telah pergi ke rumah dia. Sebelum dia disahkan positif tu. Jadi apabila dia disahkan positif, kami sekeluarga diminta untuk ke hospital untuk buat swab. Dan bila kami pergi buat swab tu pada 22 April, pada 22 Mac. Jadi bila kami buat swab, seminggu selepas tu pada 27 hari bulan, daripada keluarga kami, saya seorang yang disahkan positif. Jadi alhamdulillah, saya alhamdulillah tenang. Dan anak-anak pun, cuma isteri saya dah sikit agak risau dengan keadaan tu. Tapi saya kata, saya nak tenangkan diri saya kata ini semua takdir Allah Ta'ala. Semua dari tangan Allah Subhanahu wa taala, hidup mati itu ada di tangan Allah. Ya. Pasti akan ada kebaikan, pasti akan ada hikmah di sebaliknya. Dan pada 27 hari bulan tu, ambulans telah datang ke rumah saya dan bawa saya ke HKL. Dan di HKL saya dalam 3 harilah di HKL. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, sepanjang saya disahkan positif, saya tak ada apa-apa simptom, sama ada batuk ataupun demam. Jadi pihak HKL telah pindahkan hari ketiga, pihak HKL telah pindahkan saya ke ILKKM di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh. Jadi di ILKKM tu lebih kurang saya ditempatkan di sana lebih kurang 10 hari lah di sana. Baik. Jadi memang alhamdulillah lah, tidak ada rasa kalut sangat, tak ada rasa ni sangatlah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Baik, bang, bila mana dekat keadaan wad tadi abang dah cerita dan sebagainya, bagaimana keadaan pesakit-pesakit lain ketika mana dalam situasi COVID-19, bang, silakan. Okey, semasa di HKL, kami ditempatkan satu wad yang agak besar, saya rasa lebih kurang dalam wad tu ada dalam lebih kurang 20 orang pesakit lah. Dengan katil diletakkan agak jarak, dan kebanyakan yang berada dalam wad tu, saya rasa lebih daripada separuh adalah daripada peserta istimak Seri Petaling lah waktu tu. Bang, apa ni? Jadi, bila mana dalam keadaan tadi abang cerita dalam wad ada lebih kurang 20 orang dan sebagainya, apakah kaedah ataupun amalan yang abang lakukan seperti abang sekadar sembuh untuk melawan COVID-19 ni, bang? Silakan. Okey, pertama sekali saya waktu di sana memang kita ihtimam, kita ambil berat dari segi amalan lah. Dari segi amalan,
pada waktu pagi saya akan sentiasa menjaga amalan bacaan doa macam bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali, dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini 3 kali. Memang sepanjang di waktu setiap pagi, petang saya buat, dan sehingga sekarang saya masih istiqamah. Alhamdulillah. Dan juga saya juga ambil berat dari segi bacaan manzil, ayat-ayat manzil yang telah ditulis, yang telah dikarang oleh ulama Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Jadi ini amalan-amalan yang saya di sana, dan juga kami bersama dengan peserta-peserta WAD kat dalam tu, memang kami menjaga solat berjemaah lah dengan menjarakkan 1 meter. Menjarakkan 1 meter, dan kita azan, kita iqamat, dan kita maknanya solat-solat sunat dan sebagainya. Baik. Bang, bila mana kita lihat situasi ni, abang ada berdakwah di dalam WAD dan sebagainya. Boleh tak ceritakan sikit bagaimana kaedah dakwah yang dilakukan ketika mana dalam WAD tu? Silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Masa dalam WAD ni saya memang giatlah. Saya selalu live melalui Facebook. Mana saya menggunakan Facebook sebagai media, sebagai tempat untuk saya bagi dakwah. Boleh dikatakan yang istiqamah saya buat setiap hari ialah bermula daripada pukul 11 hingga pukul 12. Sebab memang saya buat waktu tu saya buat kuliah fiqh. Saya buat kuliah fiqh, pengajian fiqh, dan saya bawa kitab. Waktu pergi ke WAD saya bawa kitab, dan saya buat kuliah fiqh daripada 11 hingga pukul 12 tengah hari. Jadi, dan selain daripada tu, contohnya biasanya waktu lepas asar dan juga lepas isyak, saya akan buat live untuk saya sembang santai, saya bercerita berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan amal, apakah amalan yang perlu diperberatkan, dan saya kongsikan amalan-amalan yang saya buat semasa di WAD bagi menjaga diri daripada COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, sangat baguslah. Sangat sambutan yang penerimaan. sangat Okey, baik. Mana kata itulah sedikit sebanyak Mana kata dekat sana tidak ada masalah nak berdakwah dan sebagainya. Satu pesanan yang baiklah kepada saya dan juga kita semua di rumah. Mungkin terima kasih kepada Tuan Usamah Muhammad atas perkongsian pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak Mana kata ada amalan-amalan yang kita sulam, iaitu berdoa kepada Allah SWT, pengharapan kepada Allah SWT. Jadi kita nak terus kepada tajuk kita, iaitu dakwah tanpa batasan. Tadi sahabat kita dia orang kata apa, ketika mana ditahan dalam keadaan sakit dan sebagainya, tidak berhenti untuk melakukan tugas dakwah di WAD dan sebagainya. Satu pandangan pada Ustaz. Sebenarnya dalam kaedah kita Ustaz, bagaimana kita nak dakwah dalam keadaan kita nak bagi diri kita biasa dalam semua keadaan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai, dan tuan-tuan dan puan yang menonton pada pagi ini. Kita nak meneruskan kupasan tajuk iaitu dakwah tanpa batasan. Jadi kalau kita dah lihat tadi video call yang dipaparkan daripada seorang pesakit, kita nampak inilah Islam. Bila mana Islam ini, kita kena hidupkan Islam ini, tak kira fi kulli makan wa fi kulli zaman, pada setiap masa dan di mana-mana pun. Maknanya penghayatan Islam itu sendiri adalah suatu dakwah. Penghayatan Islam itu sendiri adalah suatu dakwah. Cumanya yang disebutkan tadi, bila mana keterbatasan dakwah yang kalau nak disampaikan dengan manhaj yang lebih apa dia, orang kata lebih meluas lagi, yang disebut sebagai dakwah ammah, kemudian apa dia, dakwah yang bersifat lebih global lagi, maka dengan keterbatasan had waktu kita yang kita kata hari ini aku sekarang ini terpaksa duduk di rumah dan tak boleh keluar, maknanya itu bukan alasan. Sebab kita tadi balik kepada dengan berbagai-bagai alat teknologi yang ada ni, maka kita tidak boleh beri alasan bahawa kita tidak boleh berdakwah. Bermakna dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah suatu dakwah secara tak langsung kepada orang lain. Sebab itu disebut
bila dikatakan tadi dakwah fardiah itu dakwah dengan orang yang dekat dengan kita, ya, dengan orang yang tidak ramai. Bila disebut dakwah ammah, dakwah yang melibatkan orang ramai. Kalau kita rasa kita sendiri beramal itu sebagai satu usaha dakwah, maka kita perlu teruskan lebih-lebih lagi lah. Kalau kata semayang tadi, maknanya sampai berada di wad tak boleh tinggalkan solat, satu. Yang kedua, dihidupkan sunnah solat berjamaah tadi. Itu. Kalau yang sakit pun mereka hidupkan solat berjamaah, kita yang sihat di rumah umpama. Allah. Bayangkan, cuba menungkan, kita fikir-fikirkan. Ini yang katakan waktu kita berada di bulan Ramadan. Ya, kita ingat senang ke kita nak tarawih di rumah? Masuk je waktu isyak, kita terus boleh semayang isyak. Kadang-kadang dia lagi lihat lagi nak semayang. Dia lagi lihat lagi nak semayang. Dia kata di rumah lah, bukan nak ke mana, masjid je lah. Kalau kita tak sempat, nanti kita tak dapat imam apa dia tarawih dengan makmum dengan bersama dengan tarawih. Jadi akhirnya dia delay, drag sampai subuh tak semayang isyak. Na'udzubillah min zalik naim. Ini kita tidak ada kesedaran. Sebab kita rasa di rumah, alah apa sangat, tak apalah, aku nanti kejap lagi boleh semayang. Aku nak minum dulu, aku nak makan, aku nak movie dulu, aku nak tonton apa macam-macam hal lagi. Jadi dia macam jadi lemak berkerim sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita fikir. Tapi kalau fikir, oh aku ni walaupun duduk di rumah, tetap. Bahkan aku lebih lagi, patut aku lebih berganda lagi. Bermakna kalau dulu aku lewat solat, maka sekarang ni aku nak pancul. Maknanya aku nak on time. Before time, kita dah ada wuduk dah sebelum masuk waktu. Nak menunggu solat isyak dan terus bertarawih. Nampak contoh. Ini di antara dakwah dalam bentuk keluarga fardiah tadi. Tapi kalau kita tak fikir tentang dakwah Islam tadi, pada diri kita pun lemah nak beramal. Macam mana kita nak dakwah pada orang? Sebab itu dalam Islam ni, ya, bila disebut dakwah ni, dia cukup luas. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan di dalam surah An-Nahl, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nahl ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke berapa tuan-tuan? Iaitu pada ayat yang berapa di sini? Iaitu pada ayat yang ke-125. Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Baik, maksud dia ud'u, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni artinya apa sahaja yang kita boleh rasa ini sebagai satu dakwah, maka teruskan. Bermula tadi pada diri kita, kemudian berdikit-dikit dengan ahli keluarga, kemudian kita sebarkan yang ada kemahiran, yang ada skill, yang ada ilmu, maka tadi boleh live video, live FB dan seumpamanya. Macam-macam alat teknologi. Ada streaming macam-macam lah. Skype-nya, Zoom-nya. Itu kalau nak sebutnya. Dengan kecanggihan alat teknologi. Artinya, kalau kita boleh buat di antara ahli keluarga, ada 10 orang adik-beradik, kita boleh kabel, kita boleh sampai di mana, Kelantan, di Terengganu, kita boleh satukan. Makna semua boleh merasa apa yang kita nak sebut tentang mungkin umpamanya fadilat Ramadan, ya, kemudian apa dia kebaikan puasa. Kita kena cerita. Yang ini maknanya kita tak boleh berhenti tuan-tuan. Dan bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya waktu PKP saja, mungkin selepas ni kita akan lebih lagi, ya, maknanya tanggungjawab kita untuk menyebarkan dakwah ini. Tadi bukanlah maksud ini kita meletakkan dakwah ni hanya tanggungjawab kepada pendakwah-pendakwah saja, tidak. Tetapi dia lebih kepada kita punya usaha, ya, apa sahaja yang disebutkan tadi kebaikan, bahkan kita suruh ta'muruna bil ma'ruf, maknanya orang lain buatlah kebaikan, kita juga dikira sebagai pendakwah walaupun secara tidak langsung tuan-tuan. Itu tadi bila dipaparkan apa di Chicago, US apa dia Da'i Hilman. Mereka orang-orang yang bukan Islam pun mereka boleh menerima apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad advised, apa yang diberi nasihat oleh Nabi, apa yang dikatakan kebaikan oleh Nabi. Di antara yang pertama tadi kita tengok iklan, paparan billboard yang besar. Yang pertamanya wash hands. Maknanya yang Nabi suruh apa dia? Kebersihan. Jaga kebersihan. Itu Nabi kata, bila bangun tidur, Nabi kata, ya, bangun tidur, maka jangan kamu terus berwuduk. Hendaklah kamu basuh kedua tangan kamu. Ini wash hands.
Sebab kerana apa? Waktu kamu tidur, mungkin barangkali kamu memegang sesuatu yang bersifat najis, ya, pegang kemaluan dengan air basi dan sebagainya. Jadi Nabi suruh wash hands. Itu satu. Maka Barat sudah lihat ini. Di antaranya, secara tak langsung, billboard itu sudah berdakwah kepada berapa juta rakyat yang ada di Chicago di Amerika. Yang kedua disebutkan tadi, apa dia? Don't live. Maknanya orang yang ketika itu dilanda di satu tempat dengan wabak ta'un dan kita kata COVID-19. So don't live. Jangan kamu tinggalkan tempat kamu. Kalau kamu pergi ke tempat lain, maka kamu sebagai carrier membawa yang dikatakan tadi virus COVID-19. Maka ini Nabi larang daripada keluar daripada kawasan tempat yang dilanda wabak ta'un. Maka Barat sudah melihat. Maka macam mana Islam menitik beratkan, inilah yang dikatakan doktrin. Ini kaedah. Yang ketiga disebut don't visit. Dan jangan kamu melancong ataupun pergi ziarah bila mana sedang berlakunya pandemik wabak COVID-19. Kita fikir-fikirkan, nampak betapa luasnya. Ini dakwah boleh dikatakan sebagai suatu dakwah yang disebut bitadwin. Tadwin apa dia? Kita boleh menulis. Sebab Rasulullah juga dakwah, tuan-tuan sekalian. Ya, mengutus surat untuk dakwah kepada pembesar pemimpin kepada 5 pemimpin yang disebut. Yang pertamanya iaitu pada Raja Rom yang dikata Hercules. Ada 5. Ada 5. Yang pertama Raja Rom. Raja Rom. Yang kedua Raja Parsi. Okey. Yang ketiga Raja Najasyi, Ethiopia. Kemudian keempat Gubernur Bahrain. Kemudian yang kelima yang disebut iaitu di satu tempat lupa saya. Ya, jadi semuanya ada 5 yang Nabi utus. Sebagai itu cara dakwah Rasulullah, maknanya cukup luas kaedah uslub ataupun approach dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dakwah tidak terbatas. Sama Rasulullah SAW pun sudah menggunakan kaedah surat untuk menghantar kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya. Jadi insya-Allah Ustaz, kita Tanyalah Ustaz di TV3 berakhir di sini, tapi kita masih lagi bersiaran langsung di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Kesan COVID-19 ini kini satu dunia merasakan, sama-sama kita berdoa semoga kita semua dijauhi daripada wabak ini. Jadi Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Baiklah, kita masih lagi bersama langsung dengan topik kita dakwah tanpa batasan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Saudara, detik muhasabah saatnya diuji. Ketika berduka jangan takut dan harapan. Sekaranglah masa terbaik untuk memahami dan merenung kelemahan diri. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar penyakit COVID-19 ini, wabak ini diangkat segera oleh Allah SWT. Baiklah Ustaz, tanpa kita lengahkan masa, berbaki lagi setengah jam kita bersara langsung di TV9 ini. Saya nak bacakan satu soalan di Facebook daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga berada dalam redha ilahi. Dakwah yang disampaikan melalui media sosial ini adalah lebih banyak memberi kesan positif atau negatif. Bagaimanakah untuk menyampaikan sesuatu dakwah ilmu itu agar ianya tidak menimbulkan sebarang implikasi negatif? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim. Biar tahu jangan keliru, stay at home. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita dakwah dalam media sosial tapi mendatangkan impak negatif. Kadang-kadang ada kira selalunya positif, tapi kadang-kadang ada impak negatif. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Kita nak bagikan dakwah kita ini terus dengan keadaan momentumnya adalah positif. Silakan. Kalau nak tengoklah yang kata negatif tu, contohlah kita nak kata macam mana tu, yang negatif daripada mungkin dakwah dengan cara terlalu kasar dan sebagainya di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang nak buat benda tu jadi humor, tapi kadang-kadang ada mencerca dan sebagainya. Apa pendapat Ustaz? Baik, terima kasih yang bertanya Da'i Hilman dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat ini suatu peluang kalau kita ambil suatu channel dakwah alam maya.
Ayat yang saya sebut tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Surah An-Nahl ayat 125 tadi. Maknanya pun dia pelbagai manhaj ataupun doktrin, mekanisme kita boleh menyampaikan seruan dakwah ni. Dan kita tahu tadi melalui alat teknologi, ya. Dan sememangnya kita nak kena mengambil keseimbangan di antara satu. Setiap sesuatu itu dia ada positif dan negatif. Maknanya dia ada dua keadaan, ya. Tapi lebih lagi lah kalau kita nak katakan dakwah ni, penerimaan masyarakat ni berbagai. Ada yang kadang-kadang kita tengok orang yang menonton tu dia bukan ustaz, dia bukan ustazah, tetapi kadang-kadang cerdik dia lebih daripada ustaz dan ustazah. Maknanya dia komen. Dia akan komen, ya. Jadi timbul satu, kita rasa macam mana? Aku ni sepatutnya manda'u ataupun aku da'i. Itu dilihat. Ada kadang-kadang kita rasa yang disampaikan oleh da'i itu macam tak betul ni. Tapi tahap kita nak memperbetulkan. Contoh, ya, apa yang dikatakan oleh da'i tadi. Contoh macam-macam lah. Dia mengajar, contoh tajwid Al-Quran. Tapi dia sendiri dalam keadaan bacaan tak betul umpamanya. Dia mengajar orang sebut zal. Tapi dia pun tak sebut zal dengan makhraj yang sebenar. Keadaan ini kadang-kadang jadi suatu konflik. Maknanya orang tidak respect da'i, orang tidak memberi suatu penghormatan. Sedangkan mungkin kita kata tidak, mana ada manusia yang perfect. Artinya mungkin ada sedikit kelemahan yang ada pada asatizah ataupun penyampai tazkirah ataupun pengkuliah. Kerana itu kita kena terima yang lebih umumnya bila mana dakwah tadi dapat disampaikan. Contoh kita ambil. Sekarang ada ustaz pair dengan artis tadi, dia sebut selebriti. Ya, ada ustaz, ada selebriti, di pair. Ya, dia buat streamyard dan sebagainya. Jadi orang tengok, mungkin ada yang selebriti, artis, dia menyebut ayat-ayat Quran, bacaan hadis. Dia punya tajwidnya longgar umpamanya, tidak tepat. Tapi kita kata, yang lebih utama prioriti, kita ambil aulawiyat, paling tidak, ya, ada kesudian daripada kalangan selebriti artis yang mereka sudah dapat dijinakkan hati dan jiwa mereka, terutama pada musim ataupun waktu PKP. Setidak-tidaknya mereka dah nampak dah Islam, mereka dah dekat dah Islam. Yang lain sikit-sikit tu kita kata okey, yang tu kita kata tak apa, mungkin kita akan lebih dapat memperbaiki, ya, diri mereka tadi dari sudut makhraj huruf, tajwid dan sebagainya. Yang pentingnya setidak-tidaknya kita nampak artis ni bila dia belajar tajwid dengan ustaz, ya, sekian-sekian fulan-fulan, maka dia minat belajar Al-Quran. Setidak-tidaknya ini jadi satu encourage, jadi satu inspirasi kepada anak-anak dara kita, ya, anak-anak muda kita untuk mempelajari Al-Quran. Sebab adanya selebriti artis tadi yang turut bersama memeriahkan lagi dakwah waktu PKP, nampak. Dengan mengajar tajwid, dengan memperbetulkan bacaan Al-Quran. Memanglah kita kata ada yang negatifnya, tapi kita ambil yang positif banyak daripada yang negatif. Satu lagi, kadang-kadang kita nampak waktu PKP ni, ya, dakwah dengan cara charity, kebajikan yang dihulurkan, yang diberi sumbangan. Orang buat tohmahan, orang buat macam-macam cemuhan kepada fulan bin fulan. Kenapa dia ni gini apa semua, ya. Jadi macam-macam yang kata, oh, dia ni tak sepatutnya, lesen besar sangat ke dapat keluar ke sana ke sini. Contoh. Jadi ada kadang-kadang benda-benda yang macam ni kita nampak, ya, dari sudut undang-undang dan sebagainya, itu pun kita kena patuh, kita kena hormat. Cumanya janganlah sampai dia menjadi satu fitnah yang dahsyat, sehingga bila mana berlakunya pada diri seorang, seolah macam habis punah Islam keseluruhan. Sedangkan Nabi tidak mengajar sebegitu rupa. Maknanya Nabi kata, kamu sebagai pendakwah, maka sentiasalah kamu memaafkan. Dan yang menerima dakwah mad'u, hendaklah kamu berlapang dada. Itu cara. Baik da'i, baik mad'u, kedua-duanya bila kita berinteraksi tadi, maka pandanglah banyak kepada yang positif daripada yang negatif, tuan-tuan. Sekiranya kita mengambil suatu perkara yang remeh, ya, terbawa-bawa daripada yang kecil menjadi yang besar, maka ini bukan cara Islam, bukan cara yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq sehingga nak menyekat bantuan kepada saudara sepupu yang bernama Mistah bin Usasah. Kenapa? Memfitnah anak Sayyidina Abu Bakar. Aisyah, isteri Rasulullah, melakukan sumbang fitnah yang disebut dalam peristiwa hadithul ifki, surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 22. Tuan-tuan cari.
Bila mana Mistah ni sebelum ni dia diberi bantuan oleh Sayyidina Abu Bakar, pakaian, wang ringgit, makanan, tempat tinggal. Tiba-tiba Mistah terlibat dengan cerita hadithul ifki, fitnah terhadap isteri Rasulullah. Maka kata Abu Bakar, aku tidak mahu lagi memberi bantuan kepada Mistah bin Usasah. Nabi pun dengar. Lalu tak lama kemudian turun ayat, ya, yang disebut surah An-Nur ayat yang ke-22 asbabun nuzul. Allah menceritakan, Allah menyatakan apa dia? Allah kata wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nabi pergi jumpa Abu Bakar, ya, Nabi kata wahai Bakar, cukuplah, enough is enough. Jangan lagi berdendam, jangan lagi kamu terasa hati dengan perbuatan Mistah bin Usasah memfitnah anak kamu dan juga dia adalah isteri aku melakukan perkara tak baik. Cukup dah. Allah turun ayat wal ya'fu wal yasfahu. Maknanya kamu beri kemaafan dan kamu lupakan kesalahan. Inilah yang kita katakan baik da'i yang kena selalu beri kemaafan dan mad'u perlunya berlapang dada. Jangan diungkit-ungkit, jangan dibesar-besarkan perkara yang kecil yang disebut walaupun perkara itu kita tahu ada sikit salah dan silap, wallahu a'lam. Baik, itulah sedikit sebanyak nasihat yang kita boleh ambil dan juga kita amalkan insya-Allah. Ustaz, kita nak berehat seketika. Jadi saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton-penonton yang masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz. InsyaAllah kita masih lagi dalam topik kita dakwah tanpa batasan bersama Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Seperti biasa, bila mana kita dalam Tanyalah Ustaz, kita mesti ada pemanggil yang bertuah akan bertanyakan soalan. Jadi sekarang ada pemanggil yang bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hilman dan juga Ustaz Halim Din. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Soalan Sihat, eh? Ya, alhamdulillah. Saya Ustaz dan Da'i sihat, ya. Ya, alhamdulillah. Soalan saya begini Ustaz, ya. Ustaz, kadang-kadang kita ni, ya Ustaz, apabila kita jumpa kawan-kawan lama, ya, sebelum PKP dululah, bila kita berjumpa di tepi-tepi jalan, kita berceramah sikitlah, bercakap segi agama. Kadang-kadang ada yang mengambil iktibar, ada yang mahu melayan, dan kadang-kadang pun ada juga segelintir yang tak mahu melayannya Ustaz. Kadang-kadang mereka kata apa, kalau nak berdakwah pergilah ke masjid, pergi ke surau, bukan di sini tempatnya, di sini tak sesuai. Dan apabila PKP ada, dakwah je lah dengan anak-anak awak, isteri awak, keluarga awak di rumah tu. Jangan nak berdakwah dengan orang lain. Nanti kalau dah habis PKP, nanti boleh kita ke surau, ke masjid untuk berdakwah. Jadi soalan saya Ustaz, apakah boleh kita memberi alasan sebegini rupa? Tadi ada Ustaz menyebut, takkanlah dah tua, dah alim, dah baru nak berdakwah, sampai bila kita nak alim? Ni Ustaz. Jadi apakah boleh, soalan saya, apakah sudut pandangan Islam dan juga Ustaz sendirilah dengan apabila alasan-alasan sebegini rupa diberi kepada kita Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diberikan. Ustaz, makna kata persepsi masyarakat. Persepsi. Kadang-kadang kita ni nak bagi dakwah, takut-takut kita cukup ilmu, takut apa orang cakap. Tapi dah bagi dakwah, masyarakat pula tidak berlapang dada. Macam mana Ustaz? Ada juga yang menyindir. Ada juga yang menyindir dan sebagainya. Yang jadi ustaz ke? Jadi macam nak nak downkan kita punya ni pula. Baik. Tuan-tuan sekalian, masih Encik Omar Majid. Bila kita lihat hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Nampak? Nabi nak gambarkan bahawa setiap insan yang kita sebagai seorang Muslim, maka perlunya kita menyampaikan apa yang ada daripada Rasulullah.
Tak kira siapa kita tadi, namanya sebagai seorang Muslim, laki perempuan, maka sampaikan walau satu ayat. Nabi kata walau satu ayat. Maknanya kalau kita kata tadi, kita nak tunggu alim baru kita nak dakwah, maka tak betul. Sebab itu ulama kata, maka kita perlu berdakwah sehingga kita alim. Bila mana kita berdakwah, kita mempelajari. Dalam masa yang sama kita pergi masjid, kita belajar kitab-kitab, kemudian surah begitu juga melalui khutbah Jumaat. Saya bukan nak katalah nak tengok satu orang ya pakar motivasi negara yang terkenal. Ya, dia bila dengar khutbah, walhal dia bukan ustaz, dia bukan ulama. Bila dia dengar khutbah Jumaat, dia akan menulis, dia ada buku, dia ada pen. Saya tengok betul-betul depan mata saya. I saw with my own eyes. Lebih kurang itulah dah ya. Bila tengok depan mata kita, Allahu Akbar. Dia pakar motivasi, tetapi dia nak mengutip nampak daripada apa yang disampaikan oleh khatib imam yang bertugas. Dia tulis, dia catat satu-satu. Maknanya dia tahu, dia nak memotivasikan orang, maka dalam masa yang sama dia kena ambil ilmu juga daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bercakap tentang agama, dia baca ayat Quran, kadang-kadang dai tuan-tuan sekalian, lebih lagi daripada ustaz. Lebih daripada ustaz lagi. Dia punya tajwid dia masya-Allah, dan ingatan dhabit. Ni yang kita kata orang yang berusaha. Walaupun dia motivator, tetapi dia masih lagi mencari, menggali ilmu. Ada sahabat kita pensyarah Usim baru ni pun meninggal dunia. Dia pengajar kitab turas, kitab lama ni. Bila mana sahabat tengok dia pergi hadir satu majlis ilmu, tok guru yang mengajar kitab. Ya, sahabat ni tanya, bukankah ustaz dah level PhD doktor, pensyarah lecturer di universiti? Ustaz kira dah mengajar orang, mengajar kitab. Kenapa ustaz masih lagi menadah kitab, belajar daripada tok guru? Apa dia jawab? Meninggal baru ni hari Jumaat. Masya Allah, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Tuan-tuan, dia kata apa dia? Saya belajar dengan tok guru ni kerana apa? Saya nak berkat ilmu daripada tok guru. Maka dikatakan orang yang disebut ulama, dia bukan hanya cerdik tetapi ilmu yang barakah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu tadi, kita dalam masa yang sama kita kena cari ilmu. Kalau orang yang pandai pun, yang orang yang disebutkan tadi, orang yang cerdik dalam ilmu agama pun masih lagi belajar. Petah kita yang kita tak cerdik, tapi kita tak boleh kata aku tak ada ilmu. Kemudian tak layak nak bagi ilmu pada orang tak. Sekadar mana yang kita boleh ajak, sebab dakwah itu adalah menyeru. Da'a yad'u dakwah, maksud dia mengajak, menyeru. Kita tahu jiran kita umpamanya jarang ke masjid surau. Sekali-sekali kita ada psikologi, kita kena psycho sikit lah. Kita ada approach dia. Jangan kita keras-keras sangat, sebab dakwah ni dia ada sifat layin. Layin ni lemah lembut. Kan? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Allah sebut, wahai Nabi Musa, Harun, kamu pergi jumpa siapa dia? Fir'aun. Innahu tagha, sebab dia sudah melampau kekufuran. Maka Allah menyatakan lagi, hendaklah kamu faqula lahu qaulan layyina. Hendaklah kamu bercakap dengan Fir'aun dengan bahasa, dengan keadaan yang lemah lembut, kata Allah. Mudah-mudahan, kata Allah, yatadzakkar, mereka dapat kesedaran, dan juga wa yakhsha, mereka takut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh kita berdakwah. Maknanya tadi dakwah dengan cara yang hikmah tadi. Kita pun beritahu pada jiran yang nampak jarang ke masjid. Kita bagi tahu malam ni ada ceramah Maulid Nabi di masjid tuan, ya. Jadi kalau ada kesempatan, jom kita ke masjid insya-Allah. Itu je cukup dah. Atau kita memperingatkan hari ni mudah satu Ramadan, mudah-mudahanlah puasa kita diterima oleh Allah. Ya, kalau dapatlah kita dapat bertarawih jemaah di masjid. Contoh, sekurang-kurang at least mulut tu dah terkeluar satu seruan mengajak, tu pun dah kira sebagai balighu anni walau ayah. Itu maksud orang yang tadi diajak. Janganlah kita ego dan semua. Sebab itu bila mana kita sebagai seorang Islam, ego kita ni ya kadang-kadang melebihi segala-galanya, sampai kita rasa kitalah ustaz, kitalah ulama. Dan kita boleh pertikai orang, argue, siapa kau nak keluarkan fatwa umpama. Allahu Akbar. Bukan soal dia nak jadi mufti, nak keluarkan fatwa, at least dia boleh beritahu sesuatu yang baik, umpamanya perkara-perkara yang berkait dengan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia kena beritahu gini. Umpama contoh, bukan kita orang yang pandai, tetapi apa yang kita pelajari, yang kita baca di dalam macam-macam jurnal ada, kemudian dalam apa dia kitab, dalam buku dan sebagainya.
So ini sampai menyampaikan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Makna kerja menyampaikan kita tak boleh stop. Biarlah ya Cik Umar Majid dan juga yang lain tadi bila kita menyampaikan penerimaan masyarakat, biasalah kadang-kadang apa dai dan tuan-tuan sekalian, ya kita pergi masjid yang datang hadir betul-betul ada 4 orang aja. Bayangkan 4 orang yang semayang berjemaah 3 saf. Tetapi selepas daripada semayang mereka balik, tuan-tuan. Pernah kita rasa kadang-kadang 3-4 orang. Kadang-kadang da'i di ofis pejabat. Kita kata panculah pukul 1 sampai pukul 2 tazkirah zuhur. Kita sampai pukul 12.50. Kita kata tak apalah, tak ada orang lagi. Pukul 1.15 minit baru ada 2 orang. Pukul 1.30 baru ada 5 orang. Dah nak habis dah kuliah zuhur, 1.50. Nak berhenti baru datang lebih kurang dalam 30-40 orang. Maknanya memang kalau nak ikutkan kecewa-kecewa tak? Allah. Kita very disappointed. Amat mengecewakan. Tapi kita tadi sebagai pendakwah, kita kena pemaaf dan kita kena berlapang dada. Mudah-mudahan dengan mulanya tadi startingnya sikit, tetapi mudah-mudahan yang dengar tadi walaupun sikit ada keberkatan. Yang lain mudah-mudahan mereka akan sedar betapa pentingnya tadi majlis ilmu, wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak pada orang kata dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita nak bicarakan mengenai dakwah tanpa batasan ni. Sebenarnya dakwah ini memang tanpa batasan. Cumanya Ustaz, kita orang kata apa dah ke penghujung rancangan. Boleh tak Ustaz ceritakan ataupun simpulkan apa yang topik kita bicarakan pada hari ini? Baik, seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, berkaitan dengan kaedah-kaedah dakwah, pendekatan dakwah. Ya, Rasulullah SAW seorang Nabi Allah, Rasul Allah. Perjuangan dakwah ni tuan-tuan penuh dengan cabaran, ujian, obstacles, dugaan itu dan ini. Ya, dan sudah tentulah perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan pada diri satu, yang kedua pengorbanan pada harta. Pada diri dan pada harta. Dan sudah tentulah kedua-dua ni akan dihitung oleh Allah. Sejauh mana kamu memanfaatkan, menggunakan tubuh badan, jasad, sihat tubuh badan kamu. Yang kedua, dengan kekayaan harta kamu. Sebagaimana Khadijah bintu Khuwailid. Walaupun Khadijah tak seperti mana Nabi Rasul. Sebab dia hanya sebagai seorang wanita, isteri kepada Nabi Rasul. Tetapi tuan-tuan, pengorbanan pada harta. Membantu suaminya untuk berdakwah. Sehingga habis harta kekayaan dia semata-mata untuk Islam. Ini yang kata hebatnya. Sebab itulah, kita tak boleh berdakwah secara langsung. Tetapi kita boleh membantu orang yang berdakwah dengan menginfakkan, memberi sumbangan ya, untuk aktiviti yang disebut sebagai jihadu fi sabilillah. Janganlah sampai diri pun kita tak infak, harta pun kita tak infak. Yang ni beratlah tuan-tuan. Sebab itu kita kalau boleh bukan setakat kita menjadi orang yang boleh contribute ataupun menyumbang dari sudut harta, tetapi kita juga at the same time kita nak jadi participant, maknanya peserta. Kita menyertai solat jemaah kita ada, kuliah yang kita ada, yang melihat, yang menonton pagi ni, tanyalah Ustaz pagi ni. Saya yakin ramai yang Tan Sri, ramai yang Datuk Sri yang sedang menonton, Datin Sri, Datin yang bersama dengan kita. Mereka berminat. Ada kuliah yang dikata kuliah muslimat, kuliah duha, yang ramai daripada kalangan ahli-ahli korporat, hartawan, yang mereka itu daripada kalangan Allah beri rezeki pada mereka, tapi mereka juga menyumbang untuk aktiviti Islam, dakwah Islam. Semoga dakwah subur di dalam negara kita dan kita panjang lagi masa untuk melaksanakan dakwah, sebab dakwah itu masa yang panjang tuan-tuan sampai hari kiamat. Jangan putus asa. Sebagaimana Nabi SAW, saya ulang balik, di antara Nabi menulis surat kepada 5 pembesar negara. Saya recap balik, yang pertama yang disebut sebagai seorang pembesar di Rom, Raja Rom yang Nabi utus. Yang kedua, Nabi utus surat kepada Raja Parsi, Kisra Parsi. Yang ketiga, Nabi utus surat kepada Gubernur Bahrain. Yang keempat, Nabi utus surat kepada Raja Najasyi Ethiopia. Yang kelima, Nabi juga mengutus surat sebagai jalan cara dakwah, iaitu kepada pembesar pemerintah Mesir yang bernama Cyrus. Jadi ini semua kaedah-kaedah dakwah dan manhaj dakwah. Kekalkan, insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati dan sentiasa subur Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insya-Allah kita akhiri dengan sedikit munajat doa yang mudah-mudahan kita panjatkan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita untuk menerima seruan dakwah Islam daripada mereka yang berdakwah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkaulah Tuhan yang cinta dan sayangkan kepada kemaafan. Maka demikian Kau maafkanlah kesalahan dan kesilapan dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan jalan dakwah kami, Ya Allah. Dan buanglah segala mehnah, duri-duri, cabaran, dugaan dan ujian semasa kami berdakwah, Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mempermudahkan urusan-urusan hamba. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar dilembutkan hati mereka-mereka yang masih lagi tidak mahu mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Agar dakwah kami sampai kepada mereka, Ya Allah. Agar mereka sentiasa memujuk hati mereka supaya membuang segala sifat angkuh dan sombongnya bila mereka berjalan di atas muka bumi-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum kata beliau karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga penonton-penonton. Saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara sepanjang kami bersecara langsung. Saudara, saya ingin kita berfikir bersama, adakah COVID-19 ini menimbulkan ketenangan tanpa kenikmatan ataupun kegusaran tanpa nikmat dunia yang sebentar. Jadi esok jangan lupa untuk bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuk dia adalah Tenang Tanpa Nikmat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.